Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya kan sebelum ni kita di online ya Ustaz? Ya, ada kita tahun lepas kita buat online kan. Masa PKP, masa tu kan tak boleh tak boleh nak sebuka kan. Subhanallah. Dan hari ni dapat datang dekat studio, dapat borak dengan Miro. Ya Allah Akbar. Kadang-kadang ada orang tanya, Miro, macam mana boleh dapat apa yang dahsyat-dahsyat kau boleh dapat tetamu ya? Saya cakap, tak ada, tu Allah punya kerja lah. Ya. Saya tak dahsyat lagi. Kebetulan saya tak dahsyat. Tapi semua cikgu guru pada kita orang lah Ustaz. Alhamdulillah. Dah lama dah mengajar. Dah 32 tahun. 30 tahun. 32 tahun. Saya start mengajar tahun 90. Tahun 90. 90 umur apa? Saya 90, saya lahir 5 tahun. Oh, masya-Allah, subhanallah. Saya lahir 85. Oh, 85. 85 saya tingkatan berapa 85? Dah jawab apa kan? Subhanallah. Hari ni kita santai-santai je. Kita sebenarnya tak ada spesifik. Ni bukan kita nak kata slot ceramah ke, bukan. Kita nak bagi ustaz berehat daripada daripada berceramah. Nak bagi rehat pada ceramah. Macam tak betul lah ayat tu ya. Nak bagi tenang-tenang lah. So kita nak Ustaz, sebelum kan dia ada proses. Dia ada proses kan daripada seorang Kazim Ilyas tu. Seorang Muhammad Kazim Ilyas tu sebelum ditabalkan digelar sebagai ustaz, sebelum digelar sebagai datuk, perjalanan kehidupan Kazim Ilyas macam mana? Teringin tu nak tahu. Saya lahir tahun 72. 72. Okey. 1972 saya lahir. Bapa saya meninggal tahun 1973. 1973. Umur 8 bulan. 72 saya lahir. 73 ayah saya meninggal. Maksudnya ustaz tak kenal lah. Tak kenal lah. 8 bulan umur saya tu. Jadi saya membesar sebagai anak yatim. Dan adik-beradik pula ada 7 orang. Kakak saya dengan saya beza dalam 10 tahun lebih kurang itulah. Kakak saya lahir tahun 62, saya tahun 72. Maknanya kami ada 7 adik-beradik. Jadi mak saya ni beranak rapat. Ustaz bongsu? Saya bongsu lah. Okey. Kemudian tahun 77 mak saya kahwin baru. Okey. Dengan bapa tiri lah. Okey. Masa tu saya umur 5 tahun. Tahun 79 saya masuk sekolah di Batu Kurau, Sekolah Kebangsaan Tuh Sajak di Batu Kurau. Memang sekolah agama bukan? Ke sekolah biasa? Kebangsaan biasa. Sekolah kebangsaan biasa. Tahun 81 saya masuk Felda. Ikut bapa tiri saya masuk Felda Gunung Besaut di Sungkai. Kalau Sungkai ni orang tak apa kenal, tapi kalau nasi bambu tu orang kenal. Kan? Jadi masuk Felda Besaut. Sampailah saya habis SPM di Felda Besaut. Kemudian saya masuk sekolah agama di Sekolah Menengah Agama Syubaniah di Batu Kurau selepas habis SPM. Jadi masa SPM tu saya dah pelajaran, saya dapat pelajar terbaik sekolah. Best student lah kodolnya. Wow. Best student. Wow. Tapi saya tak masuk universiti, saya tak masuk tingkatan 6 ke maktab ke, saya tak masuk. Saya pilih masuk sekolah agama. Masuk sekolah agama tu campur dengan budak-budak. Sebab saya tak ada aliran Arab, tak ada asas Arab. Jadi saya masuk ibtidai nama dia. Ibtidai ni maknanya macam kelas permulaan. Kelas pemulihan balik lah. Campurlah budak-budak darjah 6, tingkatan 1, darjah 5. Saya masa tu dah 18. Itu saya sekolah Arab lah. Kemudian saya masuk Mahat Tahfiz Al-Quran. Daripada sekolah Arab tu saya dah ceramah lah. Tu yang tahun 90 saya dah ceramah, 91, 92. Kata best student. Jadi masa di Mahat Tahfiz tu saya dah berceramah. Saya habis diploma tahun 93 masa itu. Tahun 94 mak suruh kahwin. Tak sempat masuk universiti. Suruh kahwin dah dipaksa pun nak dibuat, kahwin dah kan. Jadi saya kahwin tahun 96 saya dapat anak yang pertama. Kemudian saya sambung belajar lagi. Waktu tu buat PJJ lah. Sampailah sekarang. Macam-macam kerja lah saya buat. So Ustaz daripada Mahat Tahfiz. Ya. Ustaz tak
tak tahulah orang punya mentality. Dia kata kalau belajar dekat Mahathir ni ilmu dia lain dengan kita belajar di universiti, hantar di Jordan, di Mesir. So dekat situ sentimen tu macam mana? Masa saya belajar di Mahathir, kita hafal 30 juzuk lah. Tetapi ada mata pelajaran kita 16 madah, 16 subjek. Dan saya pun dah ada SPM masa tu. SPM saya bahasa Melayu satu. Bahasa Inggeris cemerlang. Jadi saya dapat pelajar terbaik masa itu. Jadi bila masuk Mahathir kita ada 16 subjek. 16 mata pelajaran. Jadi kawan-kawan saya sambung belajar di Mesir, selepas habis sambung belajar di Syria, di Jordan. Kami batch saya tu ada dalam 16 orang kemasukan, campur yang batch sebelumnya ada 16-30 orang lebih kurang. Daripada situ ada yang masuk selepas tahfiz, dia ada ijazah untuk Universiti Pertanian masa itu. Sekarang saya rasa dia jadi pengarah perhutanan di sebuah negeri di Malaysia ni. Asal Mahathir. Tapi jadi pengarah perhutanan. Ada kawan saya seorang tu jadi korporat. Dia ada sebuah pulau di Langkawi dan ada sebuah pulau di Pulau Pangkor. Oh, tak jadi pula ustaz ya? Tak jadi ustaz. Dan dia pernah jadi yang berhormat. Yang berhormat, yang hafiz Quran masa itu. Yang seterusnya kawan saya tu ada yang jadi pakar komputer. Walaupun dia hafiz Quran, tapi selepas habis dia belajar komputer. Sekarang dia buat perisian komputer, dia boleh buat laman web, dia boleh pakar komputer. Kemudian ada kawan saya pula jadi doktor. Jadi doktor selepas habis daripada Mahathir. Kemudian ada kawan saya buka travel and tours untuk pelancongan. Ada kawan saya yang bekerja sebagai cikgu. Kebanyakannya cikgu lah dalam 7-8 orang. Ada yang jadi guru tahfiz balik daripada Jordan, daripada Syria. Ada yang kerja pejabat mufti. Jadi saya tak nampak kelulusan Mahathir tak boleh ke hadapan. Dan ada seorang kawan saya tu jadi penceramah. Saya lah contoh kan. Jadi saya rasa tak ada timbul kata bila belajar tahfiz ni kita terkebelakang tak ada. Ya. Dan sekarang saya pun tengok kita ada habis 60,000 Mahathir di Malaysia sekarang. Betul-betul banyak sekali pengajian tahfiz dan Mahathir pun nak diperkasakan. Dan saya semalam berbual dengan 2-3 orang sahabat, antara yang nak diperkasakan ialah CJ tahfiz dan CJ pondok. Ya, pondok pun sekarang dah nak diiktiraf, nak diberikan diploma pondok. Kita insya-Allah dalam ke arah itu. Ya, alhamdulillah saya juga dijemput untuk sama-sama nak buat macam mana supaya pondok diberikan pengiktirafan. Bukan dulu setakat Mahathir saja. Sekarang dah ada Mahathir yang profesional, sains, ulul albab. Jadi yang itu pun dah diiktiraf. Jadi kalau ada pahaman yang mengatakan bahawa Mahathir ni kerja dia hafal Quran saja, salah saya rasa. Ya, sebab salah, benda tu salah. Sebab orang punya stigma gitu, Ustaz bila Al-Quran je dia rasa macam terkebelakang. Sebenarnya Al-Quran itulah yang masa depannya. Itu yang ke depannya, teknologinya ada dalam tu, perubatannya ada dalam tu. Tapi dia faham Quran tu untuk bacaan amalan jemaah je, mudah mati je. Sedangkan sains yang kita belajar sekarang ni semua dipetik daripada Quran. Sebab tu di Mahathir saya, budak-budak saya tadabbur Quran. Setiap ayat tu kita tadabbur dan kita relatekan dengan kehidupan sekarang. Jadi baru kita nampak. Contohnya kita lihat daripada surah Al-Baqarah ya. Dalam banyak-banyak binatang Allah letak lembu. Kan? Sebagai nama surah lembu. Kemudian kenapa tak letak nama surah yang pertama surah Muhammad ke? Al-Fatihah, Baqarah. Letaklah nama Nabi Muhammad. Nampaklah hebat Quran tu. Betul. Tapi letak nama lembu. Datang orang Melayu kata bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Kalau bodoh macam lembu, tak adalah Allah letak lembu tu di dalam Quran. Jadi cuba kaji kenapa dinamakan sebagai surah Al-Baqarah. Surah Adam pun tak ada. Tak ada surah Adam. Surah Nuh ada, surah Muhammad ada, surah Ibrahim ada, surah Yusuf ada. Surah Isa pun tak ada. Surah lembu pula ada. Jadi bukan kita nak menidakkan Nabi Adam tu, tak. Mesti ada sebab kenapa. Jadi bila kita kaji, subhanallah,
perolehan daripada susu lembu saja $1 trilion setahun. Sekarang ni kita bercakap hutang negara kita $1 trilion. Kalau gitu meniaga lembu je lah. Selesai masalah hutang. Masalah kita ada tanah tapi tak boleh lembu. Ada kelapa sawit banyak, kita tak boleh lembu. Kenapa tidak ada perusahaan sampingan di dalam ladang sawit kita yang luas? Felda ada sawit yang luas. Felcra ada juga. Samdabi pun ada juga. Belalah lembu. Tapi orang tak sampai ke pemikiran yang situ. Dia nampak negatif. Di Malaysia ni ada berapa ribu masjid. Ya. Berapa ribu masjid. Kita katalah ada 10,000 masjid. 10,000 masjid, kalau sekali dia buat korban seekor. Seekor katakan 5,000. 5,000 kali dengan 10,000 berapa juta? Bayangkan 10,000 masjid. 1,000 kali 5,000 maknanya 5 juta. Kalau 10,000 berapa ratus juta? Setengah bilion hanya untuk lembu korban seekor. Itu nisbah seekor satu masjid, satu seekor lembu korban. Mana ada seekor sekarang? 0,5 ekor. Maknanya siapa kata perolehan daripada lembu ni tak ada apa-apa. Belum masuk lagi susu lembu. Kita hari ni ada susu lembu ni kita kenal sebab ada orang pergi Taja buat konsert. Kan contohnya lah. Pedih tu. Kan buat konsert. Padahal Australia dah buat susu lembu. Jumlah lembu di Australia lebih ramai daripada orang. Di New Zealand lebih ramai daripada orang. Di Belanda lebih ramai daripada orang. Akhirnya di rumah kita ada Belanda, di rumah kita ada Australia, di rumah kita ada Daisy. Malaysia tak ada. Ada Fernleaf. Malaysia Kan? tak ada. Dah ada Dutch Lady. Dutch Lady. Malaysian Daddy tak ada. Tak ada. Kan? Dia ada Dutch Lady. Ya, kemudian kita kata Al-Quran tu tak sesuai. You kaji tentang lembu saja cukup. Dia bayangkan anak-anak muda kita ni, kita bagi dia orang dia bela lembu. Tapi kita kata macam mana nak nikah dengan anak aku jadi tokey lembu. Dia nak engineer. Kami nak lawyer Dia kan. nak lawyer. Boleh pakai tie, kot tu tengah pandai pakai kot. Ya, apa masalahnya kalau bela lembu pakai kot? Tak ada masalah. Pergi ladang pakai kot. Mana yuk? Ladang lembu je pakai kot. Jadi mentaliti tu yang perlu diubah. Itu baru kita cerita tentang susu lembu saja. Belum kita cerita kulit lembu, daging lembu, belum kita perut dia lagi. Ya, kita hanya nampak tom yam sup ekor. Tapi kenapa kita tak menjadi perolehan? Ada kawan saya dia buat korban, dia saja buat korban 24 juta setahun. Okey. Untuk upah hari je korban, 10 hari lah dia buat kerja kan. 24 juta. Kita nak kumpul 24 juta, mati hidup balik, belum tentu dapat 24 juta. Tapi dia hanya dengan bisnes korban lembu. Buat korban di seluruh negara. Buat korban di seluruh dunia. Jadi kalau boleh lah. Ya. Sebab tu saya sepatutnya dilantik jadi menteri. Tapi tak tanding. Jadi kalau buat seluruh orang bagi bela lembu. Felda ni bela lembu. Tak ada masalah sawit rendah. Harga sawit rendah duk menong je. Sebab lembu tidak akan jatuh harga. Dulu lembu RM1,600 seekor. Betul. Sekarang mana dapat? 5,600. Kena bapak lembu tu mau 12,000 dapat dia. Jadi kalau boleh kita bagi nampak supaya awak hanya ikut Quran saja. Awak ada ekonomi dalam Quran, ada kesihatan dalam Quran. Dan benda tu datang dengan tadabbur Al-Quran. Salah satu tadabbur Al-Quran ialah di Mahat Tahfiz Al-Quran. Kan? Tu dia. So, siapa kata Mahat Tahfiz ni mundur? Ya. Kan daripada situ pun tak tahulah. Ini atas mentaliti orang. So kita dah terangkan, Ustaz dah terangkan kalau orang nak ambil itu sebagai benda yang positif, so silakan. Kalau nak tetap dengan negatif, dan silakan negatif. So itu insya-Allah. Dan Ustaz, tak sangka Ustaz powerful dekat TikTok. Ada motor, naik motor. naik motor. Saya ikut trend tu yang wiper, rupanya van jenazah. Itu yang saya terkena betul, Ustaz. Itu saya terkena betul tu. Wah, Ustaz tengok Ustaz ikut trend lah, tengok ni sekali van jenazah. Uish, memang betul terkena. Saya kenapa ke arah TikTok pula? Saya rasa TikTok lebih hampir dengan orang ramai sekarang. Dengan anak-anak muda, pencapaian dia cukup bagus. Facebook masih ada lagi. Saya aktif lagi di dalam Facebook dan sangat aktif di Facebook. Sebab kita followers kita ramai, kita tak boleh tinggalkan
Facebook kita ada dah hampir 2 juta kita punya followers di Facebook kita. Di TikTok kita ada dalam 1.3, 1.5 juta sekarang kan. Jadi dua-dua kena ada. Sebab tu kalau saya buat program, Facebook ada, YouTube ada, TikTok pun ada. Tapi TikTok dia lebih dekat dengan kita. Sekarang ni anak-anak muda sangat menggemari TikTok dan lebih sampai dengan mudahnya sekali. Jadi saya rasa kalau agamawan tak menghampiri TikTok. Dulu masa saya masuk TikTok apa hentam saya. Sebab ni Ustaz Lara. Ada kan masuk TikTok, ada kan seksi lah apa semua. Sekarang saya rasa semua Ustaz TikTok semua dah. Dia orang pun buat wiper juga sekarang ni. Wiper tu terkena betul saya. Yang tu terkena betul saya. Jadi saya rasa bila kita selepas PKP, kita dah boleh start ceramah bersemuka. Macam 2 hari lepas saya di Sungai Petani, di sebuah sekolah di Sungai Petani, budak-budak ramai dan kebanyakannya semua TikTok. Kemudian selepas tu saya pergi ke Fedacini di Pahang, separuh pada ceramah saya tu anak-anak muda. Kebanyakan TikTok. Ya, semua kami follow TikTok, Jadi saya rasa kesan daripada TikTok tu, dia datang bersemuka dengan kita. Dan dia orang berani duduk di depan waktu ceramah dengan kita. Kalau dulu budak-budak duduk belakang kan, sekarang tak, tu imam belakang pula, dia orang depan pula. Sebab dia orang selalu tengok dalam TikTok. Ustaz melalui generasi yang daripada Facebook, Instagram juga Ustaz ada Instagram juga yang sekarang ni TikTok. So bila Ustaz mungkinlah boleh saya tanya, kalau Ustaz tengok generasi-generasi ni, apa perbezaan dia orang? Facebook kita lebih kepada rasmi lah. Saya nampak maknanya sebab pemimpin-pemimpin pun dia gunakan saluran Facebook untuk Facebook dan Twitter. Twitter dia kan untuk rasmi dia orang. Yang kedua, Facebook dah lama. Maknanya orang mungkin dah selesa dengan Facebook. Orang mungkin 50-an yang dah selesa dengan 50-an ke atas. Instagram mungkin 30 sampai 40-an mereka ambil pada Instagram. Kemudian dan Twitter. Kemudian TikTok sekarang dia dah masuk kepada angka yang 50-60 tadi. Dulu kita kata budak-budak TikTok, sekarang tak boleh panggil dah. Betul. Sekarang panggil tua-tua TikTok. Dulu kita boleh panggil budak-budak TikTok, jangan sekarang tak ada dah. Dia bukan budak-budak semata. Bukanlah budak-budak, sekarang TikTok menguasai. Ya, sebab itu kalau media sosial yang lain tidak melakukan perubahan, maka mungkin ketinggalan. Ketinggalan macam dulu ada MySpace, dia ada kena Friendster. Betul, kena ubah. Tapi masa yang zaman MySpace dengan Friendster tu Ustaz ada juga, tapi saya tak aktif lagi. Saya tak aktif sebab saya masa itu saya 2011 saya di Google. Banyak di Google 2011. Kalau cek dalam Google punya carian search, saya 2011 saya nombor 9. The fastest rising people in Malaysia. Wow. Nombor 9, 10 orang. Orang yang paling banyak dicari masa itu. Satu-satunya ustaz lah. Yang nombor satunya dia letakkan Bruno Mars. Kemudian dia letak Anwar Ibrahim. Masa itu nombor 6. Kemudian dia letak Justin Bieber. Kemudian ada siapa lagi lah. Yang ni saya nombor 9. Okey lah. Ustaz. Pertama kali ustaz yang dicari paling banyak. Yang paling banyak. Jadi bila saya tengok dia tu, maknanya Ustaz Kazim masa itu mempelopori untuk Google. Mempelopori untuk YouTube, ceramah dan sebagainya. Ustaz satu-satunya ustaz yang ada dalam top 10? Ya, pada masa itu. Jadi kalau kita Google sampai sekarang masih ada rekod tu lagi. The most fastest rising people in Malaysia. Jadi orang yang paling banyak dicari di Malaysia. Dicari itu, saya dihantar report pada saya berapa puluh juta ke yang cari saya dari situ. Masa itu orang tak terlibat lagi dengan MySpace ke apa benda ke. Tapi saya dah masuk dah masa itu. Dah masuk ke laman sosial masa itu orang cari. Alhamdulillah. Ya, saya rasa satu rekod yang terbaik saya rasa. Apa perasaan Ustaz masa tu? Saya top 10, aku top 10. Saya terkejut sebab semua surat khabar. Masa tu dia keluarkan gambar saya. Ya, keluarkan gambar Ustaz Kazim di antara yang paling banyak dicari di Google. Jadi saya kata betul kau. Dan masa itu saya ada Facebook. Facebook saya dalam 300,000 masa tu. 300,000 masa tu. Yang paling tinggi Facebook saya nampak masa itu Ustazah Nur Hafizah. Bukan. Ustazah Siti Nurbahiyah. Siti Nurbahiyah. Masa itu
tinggi dia punya followers dia. Jadi saya masa tu dalam 200-300 ribu je. Kemudian di belakang saya masa tu Azhar Idrus. Ustaz Azhar. Lepas tu bila Azhar Idrus dia naik, dia potong saya. Jadi kami berdua ni masa tu berlawan. Sekarang dia jauh ke hadapan lah, saya ke belakang lah. Jadi itu yang kita lihat bahawa kesan daripada media massa tu cukup kuat. Cukup kuat. 2011 saya boleh aktif dalam TV. Belum. Saya aktif 2005-2006 dengan CD ceramah. Tapi bila dah masuk TV, masuk Google, masuk apa semua ni, TV mula nampak. TV nampak dan masa itu saya masuk TV pula. Sudah jarang masa tu saya buat dengan program Facebook jarang. Saya lebih banyak TV je. So TV pun rujuk dekat situ dia juga. Tengok sampai sekarang. Sebab tu ada orang minta saya recommend untuk masuk TV, program-program TV. Saya kata tak payah. You popularkan diri you dalam media sosial, TV akan panggil you. Mungkin you boleh pergi ke CBI, ke mengamuk ke CBI ke apa ke, insya-Allah TV akan panggil kau. Jadi itu contoh ya bagaimana TV. Sebab ada orang kata dia nak masuk TV susah. Susah. Tak ini susah. Baru ni saya buat pelakon filem dengan Ryan Bakery. Ryan Bakery, okey. Saya secara peribadi saya tak kenal Ryan Bakery. Pada mulanya? Pada mula dia. Saya tak kenal. Jadi waktu kita nak berlakon tu, tengah sarapan pagi, dia duduk sebelah saya. Imbang saya tanya, kahwin belum? Belum, kita nak kahwin tengah tunang dah. Pasal filem ni dia jadi orang jahat. Ryan ni. Tapi dia kenal tak? Ustaz, dia kenal saya yang lah. dia bercakap ni Ustaz Kazim ni? Dia kenal. Okay. Dia kenal. Saya yang tak kenal dia. Jadi makanlah dengan sarapan pagi dengan 2-3 pengarah apa semualah. Sekali makan pagi. Dalam filem tu dia berlakon jadi filem apa Ustaz? Filem saya yang terbaru Zim Ala Kazim. Zim Ala Kazim. Okey. Dia berlakon jadi watak orang jahat lah dengan Ikram. Ikram Dinsley. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh tengoklah nanti macam mana bagusnya lakonan si Ryan Bakery ni. Bukan bagusnya lakonan saya. Bukan. Sebab saya rasa itu filem dia yang pertama kot. Okey. Jadi selepas habis filem tu, saya tengok budak dia bagus lah berlakon. Walaupun pertama kali berlakon filem, natural. Dia natural. Baru saya tengok. Anak saya kata, ayah, itu Ryan Bakery lah. Top tu ayah. Biar betul. Berpuluh-puluh juta dia punya view dah. Jadi maknanya pengarah dan penerbit filem cari dia untuk bawa dalam filem. Maka kalau kita dah ada media masing-masing, kita tak gunakan media tu untuk membantu kita, rugi. Patutnya kita ada media, gunakan awak punya media awak untuk promosi diri awak. Sebab itu kalau orang tanya pada saya, in the right way lah Ustaz. Ya, betul, dengan cara yang betul lah. Orang tanya saya macam mana cara nak kaya. Saya kata bayar zakat. Bayar zakat, bersedekah, awak akan jadi kaya. Dalil dalam Quran. Dalam Quran sebut, bila engkau bersedekah 700 kali ganda akan Allah bagi. Yang kedua, bagaimana nak jadi kaya? Kena banyak kawan. Banyak kawan. Macam mana saya nak banyak kawan Ustaz? Saya duduk di rumah je. Friends. Kalau awak faham kawan main bola. Tapi kalau awak faham friends, dalam YouTube awak ada friends. Dalam TikTok awak ada friends. Itulah kawan awak. Kalau awak ada juta-juta punya kawan, awak nak promosi apa? Awak nak jual barang apa? Orang akan gunakan awak untuk jadi duta dan sebagainya. Itulah jadi nak jadi kaya. Kena banyak friends. Bahasa saya ialah kena banyak kawan. Tapi setengah orang dia tak faham. Banyak kawan macam mana? Banyak friends. Sekarang cari friends yang banyak. Tapi bukan fake lah. Sebab ada juga yang fake kan. Nak tunjuk sampai 20,000 live dia. Itu fake semua kan. Fake friend nak buat apa? Bayar. Robot semua. Robot semua dia. Jadi kita ambil yang betul-betul friends. Daripada situ kau boleh groom. Kau jaga friend kau. Ya, daripada kalau nak terkenal dengan friends, nak jadi kaya dengan friend, nak dapat gift pun dengan friend juga. Jadi terlalu banyak friends. Salah ke Ustaz kalau katalah kita meletakkan aku nak jadi popular? Tak salah. Still in the right way. Ya, dengan jalan yang betul. Dengan jalan yang betul. Ya. Kalau kita saya kena mengekalkan kepopularitian saya untuk meneruskan dakwah. Untuk meneruskan dakwah.
Kalau saya tak popular, ceramah jalan, tapi berapa ramai datang. Kesan dia tu. Yang hanya biasa ke masjid je datang. Tapi kalau saya popular, orang tak ke masjid datang. Orang yang tak semayang pun nak datang. Orang bukan Islam pun akan datang dengan kuliah. Bila dia orang datang, macam mana kita nak bimbing dia orang? Kalau orang tak kenal siapa tu? Dia tak mau. Kita tujuan kita apa untuk popular? Untuk awak-awak jadi apa? Awak jadi penceramah. Supaya orang datang ceramah awak. Supaya orang tengok TV awak. Kalau kita boleh keluar TV, tapi siapa nak tengok? Itu namanya program short sendiri. Kan? Orang nak. Kalau tak keluar TV, dia orang akan call stesen TV. Bila ustaz nak keluar? Kenapa tak keluar? Kalau pergi ke masjid, kenapa ustaz tak boleh ceramah? Dia pergi ke jabat agama. Dia serang jabat agama tu. Kenapa tak boleh ceramah? Jadi kalau sampai tahap macam itu, istimewa. Jadi yang ni yang ustaz merasakan yang ya, kena merasa. Saya bila katakan ada contohnya ada negeri-negeri yang tak bagi saya ceramah kan, saya tak apa. Di antara negeri ustaz kalau boleh review? Tak boleh. Okey, tak boleh. Okey. Ada. Minta maaf lah, sorry. Ustaz, so konten-konten yang ni nanti kita akan masukkan kat TikTok ustaz. Okey ya? Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ustaz, apa kan ustaz sebut tadi macam menarik ya. Orang yang bukan Islam ada yang datang dengar ceramah ustaz. Betul. Ramai. Saya boleh tengok dalam YouTube pun ada. Dia waktu kita ceramah tu ada satu kumpulan, satu keluarga datang, anak, isteri, kawan-kawan dia dengar ceramah. Macam di Sungai Siput hari tu bukan Islam menganjurkan ceramah saya. Persatuan bukan Islam lah, orang Sikh, orang Cina, orang India. Dia buat perbezaan agama ke tu macam mana? Tak ada, saya ceramah agama, Maulud Nabi lah apa semua, dia orang yang anjurkan pula. Dan dia orang panggil semua orang datang. Atas dasar apa dia menganjurkan tu? Seronok, dia kata seronok dengar ceramah kekeluargaan. Misalnya ada satu hospital tu pengarah dia orang bukan Islam. Sing. Dia panggil dan dia dengar. Dia dengar ceramah saya tu, dia panggil semua staf dia yang tak bertugas. Dia penganjur. Ada satu YB di Sabah, dia buat ceramah untuk orang-orang ahli di kawasan parlimen dia. Dia sendiri. Dan yang datang tu majoriti ahli keluarga dia yang bukan Islam. Dan bila datang, ketua polis pun bukan Islam, duduk sebelah saya sampai habis dengan ceramah. Kemudian ada satu kes yang saya rasa saya sangat seronok bila saya pergi ke hospital, klinik, yang budak klinik tu marah saya. Lain kali datang bagi tahu. Sebenarnya nak bagi tahu. Saya nak membuat gambar. Kamera saya tak bawa. Saya kata ambil guna handphone tak cantik. Jadi ini bukan Islam yang datang dengar. Malah orang bukan Islam, satu bas datang ke sekolah saya dari Cameron Highland. Anti-anti, uncle-uncle dengan anak-anak dia yang duduk buat kebun sayur tu. Dia turun orang Cina. Datang siap bawa sayur, hantar pada saya. Jadi ini kesan daripada media sosial. Dia datang dekat ustaz, so dia ada tak cakap, saya suka dengar ini ceramah yang mana yang ada tak spesifik? Dia cakap macam mana? Sukalah. Saya satu family suka macam nyimbuk macam di Sabah macam di Sabah di Sarawak. Di Sabah Sarawak lagi dahsyat. Pakai seluar pendek datang dengan ceramah sebab dia suka. Sebab ceramah yang kita buat ialah yang universal. Yang boleh masuk pada cara hidup masyarakat dia, cara hidup keluarga dia. Jadi ini yang gunanya media sosial kita. Dan sebenarnya dia orang ni nak tahu pasal Islam kan Ustaz. Dia orang nak tahu. Dia sebenarnya dia ada naluri. Yalah, kita dah cakap agama Islam tu adalah agama yang benar. So of course dalam setiap isi dalam hati tu dia ada tak banyak pun dia mesti akan ada aku nak tahu lebih pasal Islam. Contohnya macam satu perempuan Cina belum kahwin lagi. Dia datang sekolah saya nak duduk di pondok. Sekolah saya di pondok kan 270 pondok. Dia datang nak duduk di pondok. Kahwin belum? Saya tanya kenapa nak duduk pondok? Saya seronok tengok orang pakai putih-putih, pakai telekung. Nak pergi semayang, dia seronok. Dia kata dia nak duduk pondok, dia nak belajar. Tapi tak Islam. Saya tanya dia, mak ayah, mak sudah mati, sekarang tinggal dengan bapa. Bapa kasih ke duduk sini? Bapa kata boleh duduk.
Kalau elok, selamat duduk lah. Daripada Sweden datang, dari Jepun datang. Jadi kesan daripada media sosial ni bukan setakat dalam negara, di luar negara. Bayangkan satu Jepun tu, suami isteri, saya lupa nama dia, suami isteri datang. Dia pergi ke Langkawi, lari Langkawi, dia pergi ke Ipoh, dia cari sekolah. Nak duduk di sekolah. Saya tanya kenapa? Dia seronok tengok. Dia perkembangan yang kita tunjuk dalam Facebook, gambar makcik-makcik, gambar sekolah, gambar pondok. Jadi dia nak rasa macam mana. Ustaz, bila kita sebagai Islam kan. Kalau kata sebelum ni bila kita tengok masjid, bila orang nak masuk je, tak boleh. Masjid dah tutup. Dia tutup pintu pagar ni, kunci pintu pagar, tak bagi orang masuk, tak bagi dan sebagainya. Lagilah bila budak-budak bila main bola tepi masjid tu bising lah apalah. So kebanyakan yang saya dengar, Ustaz, dia akan main jauh-jauh, pergi sini, jangan main dekat dengan sini, jangan nanti pecah cermin. Itu dia punya ni. And bila diorang cakap, diorang banyak compare. Contohnya, minta maaf cakap, ada yang tu compare dengan gereja. Dia kata, bila orang gereja ni, ada satu budak ni tendang bola, kena cermin dia. Dia panggil, it's okay, tak apa. You main. Dia mengalu-alukan. So, kenapa itu jadi kat masyarakat kita, Ustaz? And itu benar ataupun tidak? Kalau Ustaz tengok dalam suasana. Saya ada satu masjid, sebelah dia gereja. Jadi bila saya datang ceramah, biasalah, Alhamdulillah, banyaklah orang, kereta tak muat masjid. Gereja buka pintu pagar, boleh parking dalam. Jadi satu benda yang mencabar kita. Macam mana secara tak langsung sebenarnya, betul. Macam mana pihak gereja boleh buka pintu pagar, parking tempat dia supaya tak jam jalan. Jadi kita faham macam mana konsep dakwah. Dan dalam Piala Dunia di Qatar ni, itu konsep dakwah yang sangat terbuka. Betul. Bukannya kita jadi rigid, tak tahu hala, tak tahu. Kita tengok macam mana di Qatar. Dengan bola saja mereka boleh dakwah. Dan ribu orang yang masuk Islam dengan dakwah daripada Qatar. Dengan surau yang mereka buat, dengan ayat-ayat Quran yang jadi perhiasan yang sangat cantik, kod-kod yang sangat cantik yang mereka buat. Daripada situ, orang boleh tertarik. Kemudian masjid pula terbuka, dia punya cermin semua terbuka. Jadi boleh tengok orang duk sembahyang yang selama ni mereka tak pernah tengok benda tu di negara mereka. Bayangkan di Brazil apa ada? Berapa persen orang Islam di Brazil? Di Argentina apa ramai yang Islam di Argentina, Costa Rica ke Mexico lagi lah. Tiba-tiba datang di situ, ini dia tunjuk kelebihan Islam. Bacaan Quran, ada pula ceramah zakir naik pula. Kemudian ada pula booth untuk pemakaian tudung, pemakaian jubah untuk orang nak merasa. Kemudian buat peraturan pula, pakaian seksi tak boleh masuk, arak tak dibenarkan minum. Lama-lama mereka melihat, cantik lah, tenanglah di sini. Selama ni pemikiran mereka negara Islam jumud, negara Islam ini mundur. Bila datang situ, subhanallah, negara yang sangat kaya, negara yang sangat hebat. Jadi di situ dakwah bukan hanya dalam masjid kita nak buat macam tak, dakwah cukup luas. Jadi apa yang kerajaan Qatar buat itu, alhamdulillah, baru mereka tahu macam mana sistem Qatar. Gaji berapa ringgit, kan? Pencen berapa ringgit, gaji paling murah RM20,000, paling murah tu. Dan tidak ada kecurian pun di Qatar. Tidak ada orang nak curi kasut kita hari ni, pergi masjid kasut dia satu guni dia balik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya jumpa dengan orang-orang macam ni. Sebab kita tengah sembahyang, dia padam lampu. Kita tengah sembahyang, dia boleh cakap. Cepat sikit, dia nak balik dah kan. Kita baru sampai nak sembahyang Isyak. Ustaz pun pernah terkena? Pernah kena. Sebab tu saya bila dah tahu dah, bila kita lewat sampai nak tumpah sembahyang, dia orang dah berdoa. Saya sembahyang kat koridor je ataupun kaki lima je, berenda je. Sebab saya tahu nanti dia kerja dia nak kunci. Nak kunci pintu masjid. Kenapa perlu kita nak halau orang? Orang nak sembahyang kot. Siap boleh warning lagi. Cepat sikit lah. Balik ni. Padahal dia tak cakap depan kita tau. Dia sambil-sambil duduk lampu. Kadang-kadang Ustaz, dia tak cakap pun. Dia buat gegas-gegas ke sana, kunci. So dia nak kita faham. Maknanya dia tidak ada passionate tu, tak ada dalam buat kerja untuk masjid. Orang macam ni, mungkin kita kata generasi yang macam ni mungkin dah tak ada dah kot. Tapi masih ada sikit lagi.
Ya, sifat keterbukaan tu dah banyak dah sekarang ni. Dah open dah. Saya pergi satu masjid di mana kan, ada taman permainan dalam masjid. Kemudian ada pusat jagaan untuk kanak-kanak dalam masjid. Jadi masjid ni dah banyak open dah. Dekat mana Ustaz? Yang tu di atas bukit tu di mana Yang kita buat ceramah apa nama? Ada dekat sini Selangor. Selangor. Okay. Masjid di atas bukit. Apa nama masjid dia? Jadi sangat mesra. Sangat mesra dengan budak-budak, sangat mesra dengan wanita. Saya tengok budak-budak duk berlari dalam masjid. Tak ada pula demam halau dia. Jadi alhamdulillah banyak dah yang dah terbuka pemikiran dia. Cuma kita minta lah kalau boleh pihak masjid dan sekolah-sekolah bekerjasama. Kan? Kerjasama. Apa salahnya masjid pergi ke sekolah, pilih pelajar-pelajar yang boleh jadi imam. Secara tak langsung kita iktiraf budak-budak ni, kita kata 5 jadi imam. Budak-budak akan jadi baik. Kawan-kawan dia akan jadi baik. Kawan aku jadi imam, aku nak sembahyang Zuhur, aku nak sembahyang Jumaat. Kalau tak boleh jadi imam, apa salahnya lantik jadi Bilal? Okey, Jumaat nanti kawan kita jadi muazzin sembahyang Jumaat. Lama-lama masjid tu akan dekat dengan budak-budak. Dan bagi jawatan dekat dia tu siap. Budak-budak ni bagi main vacuum satu, selesai masalah. Tapi dia orang lebih kepada budak muda dengan orang tua. Jangan lawan dengan orang tua. Itu yang kena ubah. Ya, itu kena ubah sangat. Kalau masa saya pernah jadi pertimbangan pengurusi masjid. Merangkap imam satu masjid. Masa umur? Masa tu saya dah umur 20-an lah. Okey. Jadi saya lantik budak-budak dalam 20 orang jadi pegawai masjid. Okey, hari Jumaat bagi nama ni, kerja kau gulung kapet. Kawan-kawan ni. Budak-budak muda kan. Okay. Kau gulung kapet, kau seminggu sekali bersih sekolah. Jadi bersih masjid. Kita yang pakcik-pakcik yang tua-tua ni rehat je. Masalah dia kita tak bagi kerja. Budak-budak ni dia nak kerja. Dia tak boleh duduk diam. Bagi dia kerja. Ini bila tengok budak-budak datang naik motor panjang tengkuk kita. Jaga tabung, kamu jalan tabung tu. Dia kerja berjalan je tabung dia. Jadi kalau kita boleh rapat buat program. Dulu saya jadi buat program tahsin nama saya. Setiap cuti sekolah budak-budak tidur di masjid. Budak-budak tidur di masjid, makan minum di masjid, sembahyang di masjid. Nama dia Kem Tahsin. Saya buat Kem Tahsin ni daripada tahun 2000 sampai 2014. 14 tahun saya rasa beratus ribu budak-budak yang datang untuk buat Kem Tahsin dengan saya. Bayangkan sekali buat program 1,000 orang. 1,500 orang setiap minggu. Punya ramai manusia buat. Jadi budak-budak dia pun dah sekarang dah jadi doktor lah, dia cikgu dah tua dah. Ya, dah berbelas tahun dah dia orang buat dengan saya. Jadi akhirnya mereka dekat dengan masjid. Jadi kalau boleh kita ubah lah. Janganlah duk halau orang tengah sembahyang. Ya, kadang-kadang langsung tak disediakan sejadah, langsung tak disediakan ruang untuk budak-budak. Saya minta maaf cakap, bukan saya kata saya baik. Saya datang masjid, saya buat duit tebal tu. Tebal tu saya buat duit RM5. Kerja saya pergi tukar kat kedai runcit, aku nak RM5. Apa banyak kau ada aku bagi. Jadi saya sampai sembahyang Jumaat, saya kumpulkan budak-budak, buatkan staff, bagi duit. Minggu depan nak lagi tak? Nak. Okey, minggu depan kalau nak, duduk macam ni siap-siap, ustaz datang. Jadi semua pakat baik, tunggu. Tak adalah bising, berlari. Tapi tak salah ke Ustaz? Nanti kan budak-budak tu datang semata-mata kerana duit. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab minggu depan mesti tak ada sampai Kuala Lumpur. Jadi, okey. Maknanya saya lantik satu ketua. Nama dia Abdul Samad. Okey, Samad, kamu pastikan budak-budak ni diam. Kamu pastikan minggu depan kita ada buat baru-baru. Jadi, budak-budak teratur. Tak adalah kita nak menjerit tiap-tiap kali Jumaat tu diminta kepada kanak-kanak diam ya. Tak ada. Kita tak ada buat macam tu dah. Jadi kawan kita sekarang. Betul. Jadi kawan. Apa sangat modal RM5, RM2 tak jadi modal. Kalau saya seorang memang beratlah RM500 sekali kan 100 budak-budak. Cuba bayangkan 5 orang. 100. Kalau 20 orang baru RM50. Jadi apa masalahnya kita nak sedekah? Okey, kau RM1, kau RM50, kau RM50, kita sedekah budak-budak ni. Supaya budak-budak ni jadi baik. Ya, betul.
Dan budak-budak ni lah kita ada program esok dia yang menghidupkan. Dia yang hidup. Maulud Nabi lah, kuliah maghrib lah, sembahyang subuh lah. Macam di Melaka, satu masjid dia buat kempen 40 waktu Jumaat, 40 hari. 40 hari subuh dapat basikal. Jadi penuh budak-budak. Daripada katalah 100 orang tiap-tiap subuh sembahyang, memanglah dia kata dapat nak basikal. Daripada 100 tu bila dah habis 40 hari, agak-agak berapa ramai yang datang? Kembali balik. Mungkin 10 orang, mungkin 20 orang, dah biasa kan. Jadilah. Daripada dulu satu sah ya, sekarang dah jadi 2 sah. Jadi jangan kita nampak budak-budak tu rasuah tu. Bukan rasuah, itu galakkan supaya budak-budak ni cinta pada masjid. Jadi saya ucap tahniah lah pada satu masjid di Melaka tu. Dia buat kempen budak 40 hari subuh berjemaah dapat basikal. Macam di Greek, saya pergi ceramah tu, penuh masjid tu. Sampai ke jalan. Saya tengok budak-budak muda semua. Jadi saya tanya pada pengurusi masjid, memang macam ni lah datang. Saya ingatkan sebab saya ceramah ni yang ramai. Tak. Memang maghrib macam itu, subuh macam itu. Jadi sebab apa? Sebab jawatankuasa masjid ni, dia menghargai budak-budak. Dapat SPM, dapat. Dulu ada PMA, dia bagi. Budak yang masuk asrama, dia bagi. Budak masuk universiti, dia bagi. Budak yang berjaya UPKK pun dia bagi. Jadi jawatankuasa masjid ni dia ramah dan rapat dengan anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi saya ingatkan, perasanlah saya tu, ramai ni. Rupanya bukan sebab aku. Memang jawatankuasa. Dia agresif buat tarik budak-budak. Hebat. Itu kat Melaka? Itu di Greek. Di Greek. Jalan daripada Pakan Greek tu, bandar Greek tu, nak pergi ke Kelantan, ada satu masjid belah kiri. Saya lupa nama masjid dia. Itu satu contoh. Ustaz, perjalanan Ustaz daripada dulu sampai sekarang. Ustaz masih lagi relevan sampai sekarang. And dikerumuni oleh peminat-peminat yang semua lapisan umur ni. Daripada barisan mak saya, ayah saya, sampai saya, budak-budak kan, budak-budak TikTok sekarang ni. Bukan budak-budak TikTok. Dia, generasi TikTok. Generasi TikTok. So dekat situ. And of course, Ustaz sendiri dah mengalami pelbagai dugaan, cabaran. Dah tentulah bila dah nama dakwah ni bukan simply bila kita buat yang ni, hari ni orang ikut. Orang buat yang ni, bukan orang terus suka. Of course akan ada kekangan-kekangan, orang tak suka dan sebagainya. And baru-baru ni Ustaz diberi rezeki atau cabaran atau dugaan, boleh saya kata, buatan tu. Macam mana Ustaz boleh kuat Ya, Alhamdulillah. Ingin nak tahu yang tu. Alhamdulillah, saya melatih beratus-ratus pencetus ummah, PU. Okey. Dan melatih da'i muda kan. Saya jadi penceramah, saya jadi mudir, saya jadi guru mengajar mereka untuk jadi penceramah. Alhamdulillah. Sepatutnya dewan lah yang kehadapan lagi kan. Alhamdulillah anak-anak muda da'i, PU ni berjaya. Ada yang jadi jutawan, bagus, syukur. Ada yang menikah dengan jutawan. Alhamdulillah. Syukur juga. Syukur. Tapi saya bersyukur juga, walaupun saya dah tua, tapi masih lagi berada dalam media arus perdana. Ya, saya rasa ustaz yang paling tua yang masih ada dalam TV-TV ni saya lah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah benda yang berlaku pada saya ni. Satu benda. Jadi banyak orang tanya saya, macam mana saya jadi kuat? Saya kata semangat kena ada. Semangat untuk kita ni tolong agama Allah. Buat kerja untuk agama Allah. Saya balik pada umrah hari Jumaat. Hari Sabtu saya sampai rumah pukul 10.30 malam. Hari Sabtu pukul 8 saya dah ceramah dah. 8 pagi saya ceramah. Malam saya ceramah di mana? Di Sungai Petani misalnya. Sungai Petani. Besok hari Ahad saya ceramah, saya pergi ke Chowkit Road. Duduk di Chowkit pula. Malam saya ceramah di Felda Cini. Kemudian hari Isninnya saya balik ke sekolah, mengajar di sekolah. Malamnya, petangnya saya pergi Pulau Pinang pula. Sampai di rumah Pulau Pinang, pagi-pagi dah tolak Kuala Lumpur pula. Malam ni balik ke Ipoh, Batu Lapan, Tambun. Pagi besok di Amanah Raya di Kuala Lumpur 10.30 pagi. Malam besoknya pula dekat dengan Setiawangsa.
Di mana ke Setiawangsa. Balik ke Ipoh pula kelas. Pukul 3 petang saya ada di RTM Perak. Malam saya ada forum perdana TV1. Siaran secara langsung di Kelana Jaya. Jadi tidak ada istilah letih. Dan alhamdulillah Tuhan bagi saya tenaga. Walaupun saya tak apa sihat, tapi benda tu saya tak fikir. Tak fikir masalah sakit ke, selagi aku boleh berjalan, aku berjalan. Selagi aku boleh bercakap. Itu yang ada, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kekuatan. Tak ada pula demam ke batuk ke. Alhamdulillah kan. Ustaz, kan baru COVID. Ustaz ada terkena, tapi memang tak boleh keluar masa tu ya? Alhamdulillah, tak ada lah. Saya boleh keluar juga. Masa tu TV panggil. Buat rakaman semua. Tapi kena juluk hidung lah. Luas lah hidung saya masa tu. Sebab syarat nak masuk TV kena juluk, kena swab kan. Jadi swab tu pula 2 hari sebelum tu kena swab. Lepas tu minggu depan ada lagi, ada lagi. Saya kata luas lah hidung aku. Begini pergi klinik tu. Boleh keluar juga. Masa tu boleh keluar, kita ada surat kebenaran alhamdulillah khas. Alhamdulillah tak adalah. Tak hingga. Saya punya PA saya ke, reba saya ke, alhamdulillah Allah jaga, syukur pada Allah. Walaupun daerah dengan daerah pun jadi luas hidung juga masa tu. Dia kena swab sana, swab sini. Sebab walaupun PKP, tapi kita ada kebenaran untuk berjalan, untuk buat bidang penyiaran masa tu kan. Di Astro lah, di TV3 lah, di Bernama lah, macam-macam buat, alhamdulillah. Jadi nombor 2, saya selalu positif. Ada benda yang Allah bagi uji ni, Allah nak bagi benda lain pada kita. Sebab tu kalau kita ada ujian, relax. Inna ma'al usri yusra. Ada benda senang nak dapat apa ni. Kadang-kadang kita boleh kategorikan itu sebagai rezeki juga, Ustaz. Ya. Sebenarnya Allah nak bagi lain, nak tengok sabar tak sabar. Macam budak-budak lah, dia menangis, demam, nak boleh berjalan. Menangis, demam lagi, apa hal budak demam, nak tumbuh gigi. Jadi setiap satu benda nak dapat tu menangis dulu. Lepas tu boleh berjalan, boleh berlari lah. Jadi kita pun macam tu lah. Kalau sakit, sabar kejap, Allah nak bagi benda lain. Saya bila sakit kaki tu, saya tak boleh berjalan. Lama juga tak boleh berjalan. Doktor operate kaki saya, lepas tu terus saya jam. Saya dapat basikal, elektrik. Yang tu tu? Tu. Dapat basikal elektrik. Kalau nak beli 6,000, dapat free. Alhamdulillah. Datuk Siti Nurhaliza bagi wheelchair. Jadi, sebab tu saya kata kat dia orang, kalau you all nak dapat basikal free, minta lah operate kaki, nanti Datuk Nurhaliza bagi free. Siti Nurhaliza bagi. Tak payah kayu elektrik. Tak payah kayu. Jadi saya sakit hari tu, orang ambil saya jadi pelakon filem, jadi hero. Dan buat filem pula tentang saya. Itu Mawi punya? Mawi Wool punya kan. Jadi alhamdulillah, siapa nak bagi dah tua-tua jadi hero. Tak boleh jadi mak kilau pun tak apa. Jadi hero ni. Jadi apa susahnya dengan sakit? Ada benda lain, nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ya, betul. Ustaz, mungkin boleh sikitlah pesanan sebagai penutup ni. Kita dah hujung, aduh tak puas. Sebenarnya banyak lagi saya nak tanya, Ustaz. Tapi itulah masa mungkin lepas pada ni Ustaz kita ada lagi sesi-sesi yang lain. Ustaz, mungkin Ustaz ada nasihat kepada diorang yang mana yang masih lagi mengamalkan hal-hal benda-benda yang khurafat, benda-benda yang bila tak puas hati je guna dengan dengan metod yang macam tu. Kenakan orang, bagi orang ni sakit, bagi orang ni, and bila orang tu kena sakit dia balas pula. So sampai bila dia nak habis kesudahan tu? So Ustaz mungkin ada nasihat untuk mereka-mereka yang macam ni. Bila saya sakit tahun 97, saya mula terkena dengan sihir. Kemudian berubat mata-mata, doktor semua ubat. Kemudian berubat dengan rawatan Islam semua. Sampai ada satu ustaz tu, dia kata, enta pergi berubat sendiri lah. Pergi berubat sendiri. Pasal dia tak larat nak berubat lah. Masa tu dia pun kena balik. Bila berubat saya tu. Jadi, dengan sebab saya sakit tu, saya pergi belajar perubatan. Jadi kalau saya tak sakit, saya tak belajar perubatan. Saya tak cari tok guru tua-tua yang masih hidup masa itu untuk ambil ilmu dia. Jadi Allah bagi saya sakit tu supaya saya pergi cari.
Saya pergi cari di Bagan Datuk. Saya pergi cari di Baling, di Sik, di Batu Kurau. Petua-petua orang tua-tua lama. Jadi dengan sebab tu saya pergi mengadap dia orang, belajar. Ini ubat ni untuk apa? Daun ini untuk apa? Kayu ni untuk apa? Jadi ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Jadi jangan kita bila sakit tu kita duduk diam, marah dekat Tuhan, marah dekat orang. Tak payah. Bangun. Dan dengan sebab tu saya belajar dan saya dah buat buku saya, apa yang saya belajar tu supaya ilmu tu tak hilang. Yang kedua, bila saya dah belajar, bila saya sakit ke apa semua ke, ramailah pula orang datang nak minta tolong tengok, minta tolong ubat. Jadi saya pun ubatlah mana setakat saya mampu. Di situlah saya jumpa banyaknya orang yang mengamalkan benda tak elok. Kesan-kesan dia. Waktu nak mati, saya nak buka bumbung rumah flat. Macam mana nak buka dinding lantai orang marah loh. Dia duduk dalam rumah dia. Kulit belakang ni dah tertanggal. Maknanya dia dah tidur lama dah. Busuk ni tak tahu nak cakap. Saya baca doa kat dia, pop dia pegang tangan saya. Punya kuat tangan dia. Saya punya driver masa tu lari lah. Bukan dia, bukan driver saya ni, bukan. Lari tak apa Ustaz, kami tunggulah kereta, hampir hampa. Pegang punya kuat. Jadi ada benda yang dia buat. Satu. Ada yang tengah-tengah malam dia boleh duduk bercangkung. Duduk, kaki lunjuk duduk tu. Tengok kita. Siang malam tidur. Bila kita datang, tengoknya tu. Jadi ada benda yang dia ambil. Ada satu orang yang bagi dekat saya kerih. Bagi dekat kerih, dia kata kerih ni malam-malam berjoget Ustaz. Saya kata, ambil kat saya lah. Bulan kereta saya. Saya pun masuk dalam kereta baca doa apa semua. Kereta saya jadi berat. Kemudian saya sampai dekat satu jambatan tu, saya buang kerih tu. Buang. Jadi banyak sangat benda yang tak elok yang saya jumpa. Ada yang pakai susuk di muka ni 16 jarum. Ya. Bila X-ray baru nampak. X-ray nampak doktor panggil suami dia, isteri awak ni pakai apa dekat muka awak, isteri awak. Jadi macam mana nak buang ni? Datang jumpa saya. Saya kata saya tak reti nak buang susuk-susuk ni, kena buang pada orang yang pasang dulu. Orang pasang dah mati dah. Jadi benda-benda ni kadang-kadang orang tak percaya sebab dia tak jumpa. Doktor jumpa bila X-ray muka tu, kepala dia sakit, rupanya banyak jarum di muka dia. Jadi menyusahkan balik perbuatan sihir yang kita amalkan. Jadi nasihat saya ni, kita buanglah. Sementara kita boleh buang. Jadi jangan buat naya pada orang, kita tak tahu orang tu amalan dia apa, orang tu akan hantar balik ke, Allah makbulkan doa dia, tak menang cekak kita. Ya, sebab tu, dan saya juga selalu nasihat pada pengamal-pengamal perubatan, jangan cakap besar sangat. Ya, jangan cakap besar. Kamu tak jumpa lagi orang yang jahat. Ya, sebab dulu saya ada tegur satu ustaz di negara seberang tu. Dia duk kutuk ni semua silap mata lah, pensulap lah. Bukan semua sihir itu pensulap dan bukan semua pensulap itu sihir. Sihir adalah sihir. Silap mata lain. Pensulap, penipu lain. Dia bubuh kelapa, dia tubuk, dia bubuh benda-benda paku, itu penipu. Sihir lain. Kau tak jumpa lagi dengan mainan sihir. Dia boleh letakkan kemaluan awak dekat dahi awak. Itu sihir. Jadi kena faham. Bukan kita kata sihir itu hebat. Tak. Tapi kalau Allah izinkan, dia boleh berlaku. Jadi jangan kita kata memperkecilkan. Ini semua tipu semua ni. Jangan. Sabar dulu. Ada yang betul-betul tipu. Yang penipu. Ya, kerih dia tu ada lampu. Bila malam-malam picit lampunya. Kerih dia itu situ jual dekat Shopee pun ada. Itu kita tolak ke tepi. Ni cerita tentang sihir. Sihir benda yang wajib kita percaya adanya, wujudnya amalan sihir. Yang boleh menceraikan suami isteri, yang boleh bagi nampak benda tak nampak,
yang boleh bagi nampak benda yang bukan-bukan, itu sihir. Jadi jangan amalkan sihir. Hukumnya ya dosa besar, syirik, dan saya dah banyak kali jumpa orang yang mengamalkan sihir, kesudahannya sangat tidak cantik. Jadi kalau boleh buanglah sebelum kita ni mati. Dan yang kedua, mintalah maaf pada orang yang dah kita aniaya. Ya. Dan kalau kita teraniaya dengan perbuatan sihir, bagi saya mudah, aku maaf. Sudah, aku maaf. Pasal payah cerita. Di hari kiamat sok payah kita. Dah aku. Dia main minta maaf pun saya maaf. Dia tak main minta maaf pun saya minta saya ampunkan dia. Sebab saya tak nak jadi benda susah di hari kiamat. Sian kat dia. Jadi Allah bagi di dunia banyak nikmat pada saya. Buat apa saya nak bising-bising? Dah sakit pun ubat dah. Kalau tak larat, kita tidur je lah. Esok dah sihat bangun balik. Itu prinsip yang saya pegang. Mudah ya. Aduh, macam mana nak dapat je Ustaz? Subhanallah. Alright. So sahabat-sahabat, itu sahaja untuk kali ini kita bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Sebenarnya tak best lah nak ending. Saya rasa banyak lagi saya nak tanya Ustaz. Tapi tak apalah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.